Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Semalam pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat melalui menterinya Datuk Seri Rina Harun membuat kenyataan kerajaan tidak bercadang mengharamkan perkahwinan bawah umur, namun komited mengekang perkara berkenaan kerana perkahwinan bawah umur dilaksanakan melalui untuk mengekang perkahwinan bawah umur. Ianya dilaksanakan melalui program di bawah Pelan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur dan perkara-perkara berkaitan dengan apa juga berkaitan dengan perubahan perundangan, berkaitan dengan pendidikan, advokasi, kesihatan dan pengukuhan institusi keluarga serta sokongan sosioekonomi masyarakat. Jadi semuanya ini diletakkan di bawah Pelan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur. Tetapi kenyataan berkaitan dengan kerajaan tidak bercadang mengharamkan itu memberikan satu konotasi bahawa apa juga yang dimahukan oleh sebahagian masyarakat berkaitan reformasi perundangan berkaitan menghalang perkahwinan kanak-kanak ataupun perkahwinan bawah umur nampaknya tidak mendapat perhatian serius daripada pihak kerajaan ataupun ia masih dalam kajian di bawah pelan strategi tersebut dan juga jawatan kuasa pemandu yang ditubuhkan. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah perkara ini berada di landasan yang betul dan apakah gesaan yang diangkat oleh masyarakat sivil, pakar perundangan dan juga ahli parlimen berkaitan dengan mengekang perkahwinan bawah umur perlu ada kehendak politik ataupun political will dan juga reformasi undang-undang. Walaupun kita sedia maklum undang-undang berkaitan perkahwinan terletak di kuasa ataupun bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi berkaitan dengan hal itu saya akan bersama dengan Profesor Dato' Nur Aziah Muhammad Awal, Pusrujaya Kanak-Kanak Suhakam dan juga pakar undang-undang kanak-kanak. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Prof, mungkin reaksi segera Prof berkaitan dengan kenyataan Menteri Datuk Seri Rina Harun bahawa kerajaan tidak bercadang untuk mengharamkan perkahwinan bawah umur dan hanya komited untuk melakukan pembendungan perkara ini melalui advokasi, pendidikan dan perubahan undang-undang seperti mana dalam pelan tindakan itu. Jadi mungkin ini memberi sedikit konotasi bahawa tidak ada gesaan ataupun tidak ada perkara yang serius mahu dilaksanakan oleh pihak kerajaan persekutuan. Mungkin ini memberikan sedikit bayangan bahawa dalam masa terdekat kerajaan tidak bercadang untuk mengharamkan perkahwinan bawah umur walaupun kita sedia maklum ia berkaitan dengan pindahan undang-undang di peringkat negeri dan juga Mahkamah Syariah misalnya, Prof. Ya, kita sebenarnya bila disebut sedemikian maknanya kerajaan telah pun membuat pendirianlah bahawa perkahwinan kanak-kanak ini tidak akan diharamkan ataupun tidak akan dijadikan satu undang-undang untuk memastikan ia tidak berlaku. Jadi dari segi itu maknanya kerajaan hanya akan berusaha untuk mengurangkan jumlah perkahwinan tersebut ataupun dia lebih tertumpu kepada prevention is better than cure lah. Maknanya dia nak kekang dahulu, nak pastikan ia tidak boleh berlaku langsung. Itu mungkin lah tujuan utamanya. Dan kalau kita tengok kepada pelan strategik kebangsaan mengenai menangani punca tu, kalau dengar tajuknya pun dah tahulah dia bukan menangani perkahwinan kanak-kanak ataupun menjadikan ia satu yang sifar. Maknanya tidak ada perkahwinan kanak-kanak boleh berlaku di Malaysia, tetapi lebih kepada nak cuba menyelesaikan punca-punca masalah kepada yang menyebabkan perkahwinan kanak-kanak tersebut. Jadi itu nampaknya lah daripada saya adalah satu perubahan dari segi dasar, ya. Sebab pada awalnya saya ingat masa pelan itu dilancarkan, tujuan utama ialah kalau boleh nak memastikan bahawa perkahwinan kanak-kanak ini boleh diharamkan ataupun boleh dibendung dari segi ia berlaku dan mewujudkan undang-undang untuk mengekang ia daripada berlaku.
Prof, dengan kenyataan semalam Datuk Seri Rina Harun mengangkat bahawa ia berada di bawah pelan strategi kebangsaan berkaitan dengan pencegahan perkahwinan bawah umur yang ada jawatankuasa pemandu. Jadi, adakah Prof dari pejabat suakam Pusurujaya Kanak-kanak terlibat dalam jawatankuasa pemandu ini dan ada dimaklumkan berkaitan apa juga pelan yang dilaksanakan sekarang? Okey, ya betul. Yang saya memang ahli jawatankuasa pemandu ya. Dan pelantikan itu dibuat pada saya rasa pada tahun 2020 ya, 8 Oktober 2020, dan kita ada mesyuarat pertama pada 24 bulan 8 Ogos 2020, dan kemudiannya itu untuk 2020. 2021 kita ada satu mesyuarat 5 September, dan itu sahajalah yang sebab jawatankuasa pemandu ni dia lebih kepada memantau apa yang sedang berlaku. Dalam pelan strategik dia ada jawatankuasa teknikal yang melihat kepada keseluruhan pelaksanaan pelan itu, dan jawatankuasa pemandu memantau mana-mana yang tidak dapat dilaksanakan. Dan saya lihat buat masa inilah sekali setahun je lah kita berjumpa, dan kita menunggu mesyuarat untuk 2022 dipanggil. Okey, adakah Prof maksudkan ia perlu ada satu cara yang berbeza juga kan apabila kenyataan ini hanya menyerahkan kepada jawatankuasa pemandu dan merujuk kepada kuasa yang terhad oleh pihak persekutuan berbanding apa yang ada di pihak kuasa Majlis Agama Islam Negeri ataupun kuasa negeri. Jadi adakah persekutuan ataupun dari aspek perundangannya misalnya kita tidak ada kuasa mendesak ataupun kuasa ingin membawa ke semua pemegang taruh ini, misalnya Majlis Agama Islam Negeri, Pejabat Peguam Negara, kita tahu juga Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat, badan-badan sivil dan juga daripada pejabat suakam Pusurujaya Kanak-kanak. Jadi adakah kita tidak ada kekuatan itu untuk membawa ke semua pemegang taruh ini supaya Majlis Agama Islam Negeri ataupun kuasa negeri boleh consider dalam masa terdekat ini berkaitan dengan pengharaman perkahwinan kanak-kanak bawah umur? Sebenarnya ada ya. Kalau kita lihat dalam jawatankuasa pemandu tu pun semua mereka ini ada dalam jawatankuasa tu ya, diwakili macam Pengarah JAKIM. Tapi saya juga nak ingatkan kita mesti memahami isu perkahwinan kanak-kanak ni dengan jelas ya. Kerana apa dia? Perkahwinan melibatkan orang Islam dan bukan Islam. Orang Islam ia dikawal oleh negeri-negeri ya, di bawah Nekmen Keluarga Islam masing-masing, dan itu memang di bawah kuasa negeri. Kalau nak buat pindaan undang-undang perlu dibawa ke Dewan Undangan Negeri dan perlu mendapat persetujuan Majlis Agama Islam Negeri masing-masing, dan kita tahu itu adalah di bawah tuanku raja-raja di negeri masing-masing. Itu perkara pertama. Yang kedua ialah untuk orang bukan Islam, kita ada Law Reform Marriage and Divorce Act tahun 1976, dan dari segi itu undang-undang itu yang saya maklum berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, dia punya punca kuasa tu datang daripada KDN. Dan buat masa ini undang-undang itu juga belum dibina. Padahal masa kita bersetuju ataupun membuat perancangan untuk pelan, lepas saya membentangkan hasil dapatan penyelidikan mengenai perkahwinan kanak-kanak, Selangor adalah negeri pertama yang meminda peruntukan perundangan mereka. Enactment Undang-Undang Keluarga Islam itu dipinda bahawa kalau nak berkahwin mesti berumur 18 tahun ke atas. Dan yang di bawah itu jika mahu juga berkahwin perlulah membuat permohonan ke Mahkamah Syariah. Untuk orang Islam, isunya ialah tidak ada umur minima untuk untuk berkahwin. Maknanya kalau dia nak juga berkahwin di bawah umur 16 tahun atau di Selangor 18 tahun, dia perlu memohon ke Mahkamah Syariah, dan ia adalah budi bicara hakim untuk menentukan sama ada permohonan itu boleh dilaksanakan atau tidak. Di Mahkamah Syariah dah ada SOP-nya. Dah ada hakim dalam mempertimbangkan permohonan itu, dia perlu ada mendapat laporan daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia perlu dapat laporan daripada hospital kerajaan mengenai kanak-kanak yang mohon untuk berkahwin itu. Di Selangor dia tambah ada laporan daripada polis
untuk pasangan yang nak berkahwin dengan pihak kanak-kanak tersebut. Dan dari segi itu hakim mengambil semua laporan ini, barulah dia boleh membuat keputusannya. Bagi yang bukan Islam, yang di Semenanjung, mereka berkahwin di bawah LRA dan umur minimanya masih 16 tahun dan 18 bagi lelaki, dan perkahwinan yang di bawah 16 itu tidak dibenarkan langsung. Maka itu memang di mana dia dah ada cut off point, maknanya kalau dia berkahwin juga, dia boleh jadi statutory rape, mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita bawah 16 tahun, itu adalah rogol ya, di bawah kanun seksaan. Dan masa yang sama, permohonannya 16 ke 18 itu perlu dihantar kepada yang di-Pertua Negeri atau masing-masing ya, di mana mereka perlu ketua negeri dan menteri besar atau yang ataupun ketua menteri perlu membuat keputusan mengenai perkahwinan kanak-kanak tersebut. Jadi dari segi itu, kalau yang bukan Islam pun, dan satu lagi ialah kita ada Sabah dan Sarawak. Di Sabah dan Sarawak, orang peribumi perlu berkahwin, boleh berkahwin ke adat dan tak ada umur minima pun. Tak ada kategori umur langsung, tak ada. 16 ke 18 ke tak ada. Dan mereka ni berkahwin melalui adat dan diluluskan oleh ketua-ketua adat masing-masing. Jadi ini semua kalau tidak ada perundangannya, macam mana kita nak menyekat perkahwinan tersebut daripada berlaku. Dan untuk yang bukan Islam, ramai orang tertumpu sangat kepada yang Islam ini kerana umur minima itu tak ada. Tetapi untuk Bumiputera Sabah dan Sarawak tak ada pun umur minima. Jadi kalau kerajaan tidak mengambil tindakan untuk meminda LRA, kemudiannya mencakupi orang-orang Bumiputera Sabah dan Sarawak, dan kemudiannya membuat persetujuan dalam mesyuarat penyelarasan misalnya, atau disembahkan kepada Majlis Raja-Raja bahawa yang bukan Islam dan Bumiputera ni dah bersedia untuk membuat perubahan, maka yang orang Islam juga perlu membuat perubahan tersebut melalui, dan mungkin dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk dipertimbangkan untuk dibawa semula ke negeri masing-masing. Dari semua kenyataan itu, di mana status untuk memperbaiki status perkahwinan bawah umur ini untuk Sabah dan Sarawak misalnya? Kerana itu yang paling ke belakang kalau kita lihat daripada kenyataan Prof tadi. Tetapi seolah-olah dalam diskusi ataupun debat berkaitan perkahwinan remaja ini, kita hanya menumpukan kepada pasangan kanak-kanak Islam dan kita merujuk kepada kuasa, bidang kuasa negeri dan juga bidang kuasa hakim mahkamah syariah. Jadi untuk mendapatkan level playing field ataupun status yang bergerak ke hadapan, kalau LRA pun masih ada kelompongannya, mahkamah syariah pun walaupun setengah negeri sudah meminda pindahan undang-undang tersebut yang lebih baik, tetapi kalau Sabah dan Sarawak itu amat ketinggalan jauh berkaitan dengan adat peribumi dan juga undang-undang adat yang termaktub yang diiktiraf oleh kerajaan negeri. Jadi di mana yang kita boleh bawa perdebatan ini? Sebenarnya bagi saya, untuk negeri, bagi Sabah dan Sarawak terutamanya, saya rasa keperluan untuk menjadikan dia satu perundangan untuk perkahwinan. Pentingnya undang-undang perkahwinan adat itu dijadikan satu undang-undang statut ya, kalau di Sarawak ordinan, diluluskan di Dewan Undangan Negeri, itu satu keperluan. Ataupun bila dia meminda LRA itu, ia perlu mencakupi semua orang bukan Islam termasuk peribumi Sabah dan Sarawak. Tapi saya baru saja balik berjumpa dengan ketua-ketua adat di negeri Sarawak, dan saya dapati bahawa sentimennya ialah mereka tidak bersetuju dengan nak menaikkan umur. Malah ada yang kata kalau kami di kawasan-kawasan pendalaman itu, perkahwinan itu adalah perkara yang sangat biasa kerana mereka duduk di pendalaman dan kebanyakan kanak-kanak ini tidak bersekolah lagi, dan keperluan untuk mereka dikahwinkan ada di situ, dan mereka pun mengahwinkan anak-anak mereka. Perkahwinan bawah umur seperti mana Prof katakan tadi, ia banyak berlaku atas sebab-sebab untuk menutup aib ataupun menutup keterlanjuran remaja tersebut. Ibu bapa ingin menebus hutang kalau ada hutang antara keluarga dan juga dengan pemberi hutang,
ataupun ibu bapa ingin mendapat manfaat peribadilah kalau itu yang berlaku di Sabah dan Sarawak, kerana mereka biasa anak-anak mereka yang tidak ke sekolah, jadi mereka tidak tahu nak buat apa dengan anak ni, mereka kahwinkan dengan saudara mara ataupun mereka yang mungkin memberikan manfaat peribadi kepada keluarga tersebut. Jadi nampaknya perkara-perkara ini sudah memasuki 2022. Takkan pemimpin undang-undang, ahli-ahli politik dan juga pemimpin masyarakat etnik dan sebagainya perlu melihat kebajikan dan juga masa depan anak-anak remaja ini, Prof? Sebenarnya kalau di Sabah dan Sarawak, saya rasa isu hutang tu semua tak timbul lah ya. Tetapi dari segi kemiskinan ya, bukan keterpaksaan ibu bapa mengahwinkan, kerana anak-anak ni mereka duduk di pedalaman dan sekolah tak ada. Itu satu perkara lagi. Kerajaan ada tanggungjawab mewujudkan sekolah supaya anak-anak ni boleh ada accessibility kepada sekolah, boleh pergi sekolah. Tapi kalau sekolahnya tak ada, jauh dan mereka perlulah duduk di asrama dan sebagainya. Dan kalau yang memang di pendalaman Sabah dan Sarawak tu memang tak ada kemungkinan mereka nak belajar. Jadi itu ada perkara-perkara yang saya rasa perlu dipertimbangkan. Dan dalam masyarakat ini, kerana anak-anak kebiasaan adatnya ialah pada anak yang mencapai umur balik, bagi mereka itu dah dewasa, mereka dah boleh kahwinkan. Dan itu juga menjadi sesuatu seperti kalau tidak, dia kata siapa nak menanggung anak ini dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa penerangan itu sangat penting. Penerangan, kefahaman itu sangat penting kepada masyarakat pribumi terutamanya mengenai isu perkahwinan kanak-kanak ini, bahawa ia memudaratkan kanak-kanak, ia merompak kanak-kanak hak asasinya, terutama hak kepada pendidikan, kesihatan ya. Dan dari segi itu juga tiada sebarang undang-undang atau peraturan yang dibuat nak beri dia kursus ke. Kalau untuk orang Islam misalnya ada kursus perkahwinan, orang bukan Islam buat masa ni belum ada, saya tak nampak. Dan kita juga berharap bahawa SOP yang ada di Mahkamah Syariah itu juga terpakai untuk Mahkamah Sivil. Mesti ada laporan doktornya, mesti ada laporan JKM-nya untuk jika seorang yang berumur bawah 18 tahun ini tidak berkahwin. Dan kalau bawah 16 itu tak timbul isu. Jadi untuk orang bukan Islam, 16 ke 18 itu masih ada. Dan kemudiannya untuk peribumi ini keseluruhannya tidak ada satu proses pun. Kalau ada borang pun jadilah. Dan akhirnya hari ini apabila perkahwinan itu mengikut adat dan tidak didaftarkan secara formal, maka timbullah isu anak-anak tanpa dokumen, perkahwinan kerana bila mereka berkahwin dan nak pergi daftar dekat JPM tu anak mereka dan JPN memerlukan dokumen. Perkara-perkara ini sangat bersangkut paut, sangat berkaitan. Jadi saya merasakan inilah masanya kerajaan membuat undang-undang yang terperinci mengenai perkahwinan, dalam masa yang sama membuat satu keputusan, misalnya mewujudkan umur minima, maknanya yang di bawah umur tertentu tak boleh dikahwinkan, atau memberi beberapa syarat kalau mereka perlu sangat untuk berkahwin, meletakkan syarat-syarat yang ketat supaya perkahwinan kanak-kanak ini boleh dibendung. Ya, kadang-kadang kita terpaksa membawa perdebatan perkahwinan remaja anak-anak ini atas dasarkan pandangan-pandangan yang mungkin menganggap ini desakan antarabangsa, berkaitan sebahagian masyarakat sivil yang orang kata pun fight tentang hak asasi manusia dan juga berkaitan dengan hak kanak-kanak. Tetapi dalam Islam pun kalau kita lihat dari kenyataan pejabat mufti wilayah yang saya baca mengatakan bahawa kerajaan perlu mencadangkan ataupun menggubal undang-undang yang lebih meraihkan maqasid syariah, iaitu menggabungkan antara nas syarak dan maslahah, iaitu muslihat awam berkaitan dengan institusi keluarga yang penuh dengan belas kasihan dan juga cinta. Dan kalau nak merujuk kepada perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah pun tidak wajar dijadikan contoh berkaitan dengan bahawa Islam itu membenarkan perkahwinan dengan kanak-kanak. Kerana apabila kita nak berkahwin pun diletakkan syarat kita perlu sekufu ataupun setaraf berkaitan dengan umur, berkaitan dengan latar belakang keluarga, ekonomi dan sebagainya. Apatah lagi berkaitan dengan anak-anak yang perlu diberikan peluang untuk mereka menerokai bidang pendidikan, merasai dunia kanak-kanak mereka. Tetapi apabila dipaksa untuk kahwin, saya rasa maslahat umum ataupun maqasid syariah itu sudah lari daripada tumpuannya. Pandangan Prof?
Ya, sebenarnya kalau dari segi saya percaya semua orang tahu hukum perkahwinan itu ada perkahwinan wajib, ada makruh, ada sunat ya, dan itu saya rasa perlu kita kembali kepada asas kenapa orang berkahwin dan perlu berkahwin. Dan kalau saya selalu sebut hadis ni sangat mudah ya, wahai orang muda, jika mampu kahwin, tak mampu berpuasa. Dan dari segi itu kalau kita lihat pandangan ulama ya, disebut bahawa kalaulah pasangan laki-laki itu seorang yang tidak mampu untuk menanggung isteri, maka perkahwinan itu adalah haram. Itu perkara pertama yang kita kena ingat. Dia tak mampu, fizikal dan juga biological. Jadi bagi kanak-kanak perempuan yang sangat muda, yang memudaratkan, sebab itu ada setengah negara mengatakan ia memudaratkan, dan bila dia mudarat, dia tak boleh dilaksanakan. Dan tetapi masyarakat kita, saya minta maaf, dia selalu sebut, alah nenek moyang kita dulu pun kahwin umur 14, umur 13, tak ada apa-apa pun, tak mati pun, sebagainya. Tapi dia tak tengok data yang ada dalam di Kementerian Kesihatan, berapa ramai kanak-kanak yang muda ini meninggal dunia, WHO dan sebagainya itu yang meninggal dunia kerana masalah masa bersalin, prolonged labours dan kelahiran pramatang dan sebagainya. Jadi saya rasa kita kena balik kenapa perkahwinan itu perlu diadakan, dan dengan itu kita terus menerus menyatakan kepada ibu bapa bahawa perkahwinan kanak-kanak itu memudaratkan kanak-kanak dan ia perlu diberhentikan. Dan akhir sekali Prof, mengapa isu reformasi undang-undang, tak kiralah undang-undang syariah, undang-undang sivil, undang-undang adat ini perlu ditangani sebaik mungkin dan ada jalan progresif ke hadapan untuk meletakkan Islam satu agama yang suci, yang membawa hak ke semua orang itu dalam konsep maqasid syariah itu, dan juga negara kita tidak dilihat sebagai satu negara yang meletakkan status kanak-kanak wanita itu dengan konsep menganiaya wanita dan tidak bergerak ke hadapan, Prof. Saya merasakan kita adalah negara yang paling kita panggil toleran ya, dan kita mempunyai pandangan mengenai Islam kita sangatlah mengamankan, dan tidak pernah kita cuba memportray ataupun menunjukkan bahawa Islam ini menekan wanita, terutamanya kanak-kanak. Dan kalau kita lihat pun dari segi hadis dan sebagainya itu, Islam sangat memberi keadilan kepada semua, termasuk lelaki, perempuan dan orang tua, orang dan kanak-kanak. Jadi dari segi itu, saya rasa kita ini perlu memberi masyarakat, kita tak boleh guna dah alasan-alasan yang lama itu, nenek moyang dahulu berkahwin masa muda. Kita juga perlu ingat bahawa perkahwinan kanak-kanak adalah penderaan seksual ya kepada kanak-kanak tersebut. Dia tak faham apa yang berlaku kepada dia, dan kita juga mesti mengajar anak-anak kita mengenai pendidikan reproduktif misalnya ya. Sex education tu sangat penting untuk dia fahami kenapa dia perlu, dan dia kena memahami kenapa dia perlu kahwin atau tidak perlu berkahwin. Dan satu lagi yang saya mahu ingatkan bahawa dalam masyarakat kita, perkahwinan kanak-kanak itu tidak boleh menyelesaikan isu hubungan seksual tanpa nikah dalam kalangan kanak-kanak kita. Mengandung luar nikah pun tak boleh diselesaikan dengan perkahwinan kanak-kanak tersebut. Itu perlu difahami oleh semua orang. Dan dia bukanlah satu cara untuk menutup malu dalam kalangan keluarga. Terima kasih. Saya rasa satu kenyataan tegas dari Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak, Profesor Datuk Nur Azia Muhammad Awal. Semoga pihak di luar yang mendengar perbincangan kita pada malam ini, mungkin ada perkara-perkara yang boleh diletakkan di hadapan, dan satu perkara yang kebersamaan sebagai debat nasional untuk kita bergerak ke hadapan menghentikan perkahwinan kanak-kanak ataupun perkahwinan bawah umur bagi masyarakat Islam, masyarakat bukan Islam dan masyarakat pribumi Sabah dan Sungai Sarawak. Terima kasih Prof atas pandangan pada malam ini. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Saya Nazri Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi.